Apa khabar semua? Siapa dekat sini yang tak kenal Toyota? Semua orang kenal kan? Satu syarikat automotif gergasi dari Jepun, dan Toyota ni plus dengan anak-anak syarikat dia, memang dialah yang jual kereta paling banyak dalam dunia ni. Kereta dia pula walaupun bukan yang paling canggih, tapi memang tahan lama dan sangat reliable. Jadi kalau ada satu tim yang patut masuk F1 dan patutnya boleh menang, tak lain dan tak bukan mestilah Toyota. Tapi kenapa masa Toyota join F1 pada tahun 2002 dulu, sepanjang 9 tahun tu tak ada satu race pun yang diorang menang. Bila satu race pun tak menang, nak menang championship tu jauh sekali lah kan. Jadi macam mana company yang besar gila macam ni bila masuk F1 boleh fail pula? Memang bunyi macam tak logik. Jom kita tengok. Jadi kali pertama Toyota join F1 ni adalah pada tahun 2002. Sebelum ni Toyota dah pun menang macam-macam championship. Jadi level seterusnya of course lah adalah F1. Dan disebabkan Toyota ni juga dia buat enjin dia sendiri. Maknanya tim F1 Toyota ni bukan setakat nak kena pasang kereta tu. Lepas tu nak kena design aero dan sebagainya. Tapi juga kena design enjin sendiri. Dan inilah mistake diorang yang pertama. Memang betul dia pembuat enjin, tapi F1 ni satu sport yang sangat kompetitif dan untuk join sekali dengan enjin yang baru ni memang satu benda yang mencabar. Manufacturer enjin macam Ferrari dengan Renault dah lama dalam F1 ni. Jadi baik guna je enjin diorang dulu, bina tim yang betul-betul kuat dan pada masa yang sama buatlah enjin sendiri behind the scene. Tapi mungkin disebabkan overconfident, dia pun buat jugalah enjin dia. Jadi masalah pertama adalah bila diorang buat enjin, asalnya diorang buat enjin V12. Tapi time nak racing je, masa tu regulation pula berubah. Dan semua setuju untuk pakai enjin V10. Ni enjin V12 dah buat ni, duit pun dah banyak belanja. Jadi dah rugi dekat situ. Dan sekarang ni diorang kena develop enjin V10 pula. Dan pada masa yang sama, diorang juga kena bina kereta tu sendiri. Maknanya dia punya construction, aero, tire selection, semua nak kena buat sendiri. Lepas tu nak kena cari driver, team manager, nak kena cari engineer yang betul-betul dah ada experience dalam F1. Jadi semua benda sangat mencabar. Kiranya first season tu, kereta memang jadi tak kompetitif. Dan driver cakap sebab downforce tu kurang. Jadi diorang nak kena break awal sikit berbanding orang lain. Dan dekat F1 ni, kalau break 0.01 saat lagi awal dari orang lain pun, dah kira rugi banyak masa tau. Jadi kereta Toyota memang tak kompetitif. Toyota ni pula, diorang punya corporate culture adalah diorang ni sangat berhati-hati kalau design semua benda. Korang tengoklah kereta Toyota sekarang. Komponen-komponen yang diorang guna tu, semuanya dah develop lama dulu. Lepas tu diorang improve tahun demi tahun. Barulah masuk dalam kereta yang ada sekarang ni. Sebab tu, part dia tahan lama dan tak rosak-rosak. Jarang kan nak jumpa kereta Toyota tersadai dekat tepi jalan sebab rosak. Jadi walaupun strategi ni bagus untuk kereta harian biasa, dekat dalam F1 tak boleh buat macam ni. Memang tak sempat. Dalam F1 ni, setiap minggu ada je part baru masuk. Setiap track, settings kereta tu pula semua lain-lain. Jadi diorang tak sempat nak buat semua ni. Bila ada idea je, nak kena meeting dulu 2-3 hari. Lepas tu tak ada siapa yang boleh decide dengan cepat. Dan akhirnya part tu tak masuk-masuk dalam kereta. Performance pun sama je dari minggu ke minggu. Padahal tim lain semuanya improve tau setiap minggu. Jadi ini cabaran yang besar lah pada Toyota. Sebab nak ubah mindset daripada berhati-hati dan ambil masa untuk decide something kepada nak kena decide cepat-cepat ni memang susah. Sebab dia adalah culture. In fact, Toyota berjaya sebelum ni pun sebab memang dia berhati-hati tadi. Jadi instead of diorang adapt pada sport ni, diorang harapkan sport yang adapt pada budaya diorang. Jadi tak berapa ngam lah dekat sini. Ataupun mungkin nampak macam Toyota ni, dia underestimate F1 ni macam mana sebenarnya. Ada juga report yang kata, tim ni bila dia kalah, dia akan blame driver dia. Yelah, memanglah driver tu bukan juara dunia, tapi bukanlah nak kata bad drivers. Jadi struggle Toyota ni berpanjangan lah dengan kereta dia kurang development, lepas tu corporate masuk campur dan macam-macam lagi isu. Lagi satu, F1 ni sukan yang sangat mahal tau. Bila lama-lama dalam tu tapi tetap tak pernah menang, sponsor pun malas lah nak sponsor lagi. Sebab kalau tak, orang akan kaitkan sponsor tu dengan kekalahan. Contoh kalau sekarang ni, Petronas sponsor tim Mercedes. Kira baguslah untuk PR sebab tim Mercedes tu dah bertahun-tahun menang. Jadi orang tengok je Petronas, orang akan kata, inilah tim yang menang tu. Tapi kalau tim tu kalah pula, rugilah sponsor.
Tapi walaupun macam-macam masalah dalam tim Toyota F1 ni, sebenarnya pada tahun 2009, kereta dia agak kompetitif. Dalam 4 race yang pertama tu, Toyota dapat naik podium 3 kali. Masa tu driver diorang adalah Timo Glock dengan Jarno Trulli. Tapi memang nampak yang diorang tak dapat maintain lagi menang dengan konsisten lepas tu. Dan kebetulan pula masa tu tahun 2009, memang satu dunia kena economic crisis. Dan mungkin Toyota pun sebab dia dah lama tak menang, duit pun dah habis belanja selama 7 tahun sebelum ni, last kali diorang pun decide yang diorang akan tarik diri daripada F1. Dan sejak dari tu Toyota dah tak ada buat comeback lagi. Dan untuk F1 yang baru-baru ni pula, kalau manufacturer kereta dari Jepun tu tinggal Honda je lah. Itu pun bukan dia buat satu team. Honda hanya supply engine saja. Tapi yang sure-nya, Honda ni enjin dia menang World Championship dengan tim Red Bull yang dipandu oleh Max Verstappen. Cuma sebelum tu lagi Honda dah cakap yang diorang dah tak nak involve lagi dengan F1 sebab diorang nak fokus untuk develop diorang punya electric car technology. Memang kalau join F1 ni pun banyak nak pakai duit. Jadi diorang sekarang nak spend duit tu dekat tempat lain. Tapi tak apalah kan, walaupun quit masa dia tengah dekat atas. Jadi memang puas hatilah. Cuma mana tahu dah syok menang ni tak jadi quit pula kan. Kita tengok nanti. Kiranya sukan F1 ni sebenarnya didominasi oleh negara-negara Eropah lah. Kalau kita tengok macam Mercedes, McLaren, Red Bull, Aston Martin, Williams, semua base dekat UK. Ferrari dengan Alfa Tauri base dekat Itali. Tim Haas je yang base dekat US. Itu pun kalah duduk dekat tempat last kali kan. Dan driver pun mostly orang Eropah. Cuma tahun lepas lah ada yang datang dari Jepun macam Yuki Tsunoda. Lepas tu dari Mexico macam Sergio Perez, Latifi dari Canada. Tapi yang lain lebih dari separuh driver line up tu dari negara-negara Eropah. Mungkin sebab manufacturer dari Eropah je kot yang duit dia orang sangat banyak sampai tak kisah kalau lebur dekat F1. Jadi persoalannya, tahun ni korang sokong tim mana? Sokong Hamilton ke? Sokong Verstappen ke sokong Russell? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi studio kita hari ni lain sikit iaitu dekat Kuala Dungun, Terengganu. Korang tengok memang cantik pemandangan dekat sini. Jadi untuk orang-orang Dungun, Terengganu, tempat korang memang best.